Sebelum itulah suara saya clear tak? Clear Ustaz. Okey, nah insya-Allah. Pertama dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kehadrat Ilahi kerana anjuran yang dianjurkan oleh Biro Kerohanian penduduk Hafiz dan MM. MM tu saya macam tak berapa nak pandai sebut dia. Middle East. Habis Middle East. Macam duduk kat overseas ada middle tu. Apapun tahniah, semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal kepada penganjuran majlis ini dengan berkat kita mengingati ataupun sempena ulang tahun kelahiran baginda Nabi SAW yang sangat kita cintai. Dan mungkin kita boleh kata juga kita rindui walaupun seorang sosok tubuh yang tak pernah kita kenal, seorang sosok tubuh yang tak pernah kita jumpa. Tapi macam mana kita boleh kata kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Sebelum itulah Tuan Pengerusi dan Ustazah Faizah, maaflah kalau saya cakap bahasa dialek negeri tercinta saya. Saya ni orang Kedah, jadi dia macam susah sikit nak ubah tu. Cuba dah. Bagus. Kami ramai orang Kedah ni semua. Ramai orang sini orang Kedah ni. Saya cuba dialek. Campur-campur dialek pun okey. Saya cuba tak terlalu pekat, tapi andai katalah tak faham tu, bolehlah mencelah ataupun bertanyakan kepada saya insya-Allah. Okey, seperti yang dianjurkan iaitu ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula kita kena tanya kepada diri kita. Antara tujuan Allah ciptakan kita sebagai manusia di atas muka bumi yang serba luas ini, apakah tujuan Allah cipta kita? Ibu-ibu, kakak-kakak, mungkin tuan-tuan dan perempuan, untuk kita sama-sama muhasabah. Antara 3 tujuan besar Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini, yang pertamanya sekali adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Iaitu tujuan pertama kita, hidup kita di dunia, poin yang first sekali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ada peribadi tersebut. Peribadi sentiasa beribadah dengan apa cara sekalipun, sama ada ibadah khusus ataupun ibadah yang umum. Dan yang keduanya adalah untuk kita nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Apa guna kita hidup umur yang panjang? Andai kata mungkin di kalangan kita yang paling veteran lah, kita tak kata tua lah kan. Tua lagi sentak pula. Kita kata yang veteran. Mungkin veteran kat sini tak tahulah berapa, 50-an ada? Ada no? Saya ni nak kata 30-an, tak lagi 40-an pun tak, tengah-tengah lah kan. Jadi maknanya nak kata, kalau kata kita hidup, 30-an kita hidup di atas muka bumi, 40 ataupun 50 tahun kita hidup, tanya diri kita, Allah redha atau tidak dengan kita? Tu antara tujuan Allah. Jadi kita kena tahu, kalau orang tanya kita, Allah cipta kita untuk apa? Yang pertama untuk beribadah kepadanya. Yang kedua untuk nak menggapai ataupun mencari redha Allah itu sendiri. Dan yang ketiga untuk kita mencintai Allah dan juga Rasulnya. Bukan sekadar perlu cinta kepada Allah, tapi kita kena cinta juga kepada kekasih Allah itu sendiri. Kalau kita ada kekasih kita, kita ada boyfriend kita, kita ada girlfriend kita, mata air dan sebagainya, maka kita layak meletakkan baginda Nabi SAW antara kekasih yang perlu ada dalam hati sanubari kita. Jadi bila mana kita dengar ataupun kita tahu bahawa 3 benda tujuan Allah ciptakan kita hidup di muka bumi, kita check list diri kita sendiri. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, nak kata innalillah lah kot kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita sia-sialah. Kita tak membesarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak bawa lah satu analogi. Kalau kata berbalik kepada isu cinta dan sayang kepada Allah dan baginda Nabi SAW. Kita tak boleh nak gambarkan macam mana sayang kita pada Nabi. Kalau kita kata kita sayang dekat anak kita, kita boleh gambarkan. Tak boleh kena panas, tak boleh kena hujan, kena makan kenyang, kena cukup pakai baju cantik-cantik. Itu tanda kita sebagai ibu ataupun ayah cinta dan kasih kepada anak kita. Kita boleh describekan, kita boleh zahirkan perasaan cinta tersebut. Kalau kita sayang barang kita, contoh kan, kita ada masing-masing semua ada kenderaan, ada kereta.
Ada tak kita rasa kita berbesar hati ataupun kita berlapang dada kalau kereta kita itu ditoreh, diconteng dan sebagainya. Mesti kita akan naik angin juga ataupun kata naik minyak juga. Sebab apa? Sebab kita sayang. Kita bukannya beli murah, kita bukannya dapat percuma, kita bukan orang bagi. Benda itu hasil daripada titik peluh kita. Jadi kita ada rasa sayang tu. Bila sayang kita akan jaga, hantar pergi ke car wash, cuci bersih dan sebagainya. Itu kita boleh describe, kita boleh zahirkan kecintaan kita terhadap barang-barang yang kita ada. Sayang phone lah paling orang kata paling nampak sayang tu phone. Handphone yang canggih kan, iPhone 13 yang 14 ke 18 ke, janganlah bagi anak sentuh. Memang tak bagi. Sebab apa? Sebab handphone mahal dan sebagainya. Sayang duit, sayang harta, sayang segala-galanya adalah boleh dizahirkan ataupun dipamerkan oleh diri kita sendiri. Tapi bila mana kita sebut sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa kita faham tak? Kan kita faham tak apa yang dikatakan sayang Nabi, sayang Rasulullah? Sayang kot, mungkin sayang. Sebab apa sayang? Kita boleh kata sebab dia adalah baginda Nabi kita. Tapi sedangkan kita kena tahu bahawa ranking cinta dekat alam kita ni, alam yang Allah ciptakan ini, ranking dia yang macam saya sebut pertama tadi adalah ranking cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ataupun mungkin tuan-tuan perempuan pernah dengar kan lagu yang biasa kita laungkan untuk anak-anak kita. Satu-satu saya sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, 1, 2, 3 sayang semuanya. Mungkin ini lagu yang biasa didendangkan. Maknanya satu, yang pertama mesti kita sayang Allah. Yang kedua mesti kita sayang Rasulullah. Yang ketiga kita sayang ibu dan ayah kita yang telah melahir dan membesarkan kita. Barulah kita rankingkan mungkin sayang suami, sayang anak, sayang sahabat, jiran dan sebagainya. Dan ingin saya bawalah satu sahabat pernah sebut di hadapan baginda Nabi SAW. Apa sahabat ni kata? Sahabat ni berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni selama aku hidup, ini bahasa senang faham lah, sahabat taklah cakap macam saya cakap ni ataupun tak gunalah dialek Kedah ni kan. Maknanya sahabat kata, wahai Rasulullah, aku ni selama aku hidup, aku buat semua solat fardu. Solat fardu yang dianjurkan, yang diwajibkan kepada kita, semua aku buat. Cuma solat-solat sunat, amalan-amalan sunat aku tak pernah buat. Apa lagi sahabat tu kata? Tapi ya Rasulullah, aku nak bagi tahu dekat hang wahai Rasulullah, walaupun aku tak buat semua-semua solat sunat tu, tetapi aku mencintaimu wahai Rasulullah. Makna dia kata, dia buat semua solat fardu yang diperintahkan, hanya perkara yang wajib sahaja. Yang sunat, sahabat tersebut tak laksanakan. Cuma poin dia tekan kat sini, dia kata walaupun hanya dibuat yang fardu tanpa melakukan sunat, sunat-sunat ni maknanya amalan sunnah yang baginda Nabi tinggalkan. Tapi satu je yang dia buat, dia tak pernah meninggalkan rasa cinta, rasa sayangnya kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maka apa Nabi jawab kepada sahabat tersebut? Nabi kata kepada sahabat tersebut, man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah. Ni kalau orang belajar bahasa Arab, Ustazah Faizah khususnya lah, tu guru bahasa Arab hebat tu dekat Putrajaya tu, Ustazah Faizah tu. Siapa nak belajar bahasa Arab boleh jumpa Ustazah Faizah. Dia adalah sifu saya lah kan di sekolah dulu. Maknanya Nabi kata man ahabbani, siapa yang cintakan aku tu maknanya Nabi SAW, kana ma'i fil jannah, adalah orang tersebut dia berada di dalam syurga. Maknanya dekat sini kita boleh tahu bahawa soalan bocor itu telah diberi. Kan, betul tak tuan-tuan perempuan? Soalan bocor tu dah dibagi, siapa nak duduk dekat syurga dengan baginda Nabi, satu je, senang je, tak susah pun. Kita hanya perlu cinta je, that's all. Itu sahaja, hadha faqat. Cinta saja dekat Nabi, boleh sama-sama duduk dengan Nabi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ke tak mau? Mau anggur, tak mau geleng. Yang buka kamera boleh lah anggur, ataupun Tuan Suhimi mungkinlah boleh ada suara kan. Tapi saya nampak dah Ustazah Faizah dan saya nampak dah ada beberapa. Saya jemput juga lah sahabat-sahabat saya mungkin untuk sama-sama sesi perkongsian saya ni. Ahlan wa sahlan lah untuk makluman Ustazah Faizah, dan juga ni adalah saya nampak beberapa orang saya sebutlah Kak Yati, Kak Imah kan, mungkin ada lagi. Ahlan wa sahlan, terima kasih kerana mengimarahkan majlis kita pada malam ini. Jadi berbalik kepada apa yang Nabi kata,
siapa nak duduk dengan aku kat syurga hanya perlu cinta kepada aku. Jadi kita tepuk dada, tanya iman kita. Soalan bocor dah dapat, petua dah dapat, secret recipe-nya dah dapat. Nak atau tidak sahaja jawapan itu hanya ada pada diri kita sendiri. Dan kita kena ingat satu mantra. Mantra ataupun orang kata satu ayat yang sepatutnya kita print, tak print pun tak apalah, anda kata nak print digalakkan, saya pun tak print pun. Tapi satu ayat yang penting yang perlu sama-sama kita faham, kita ketahui ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Ni pun bahasa Arab lagi. Tuan Suimi nah, dia bahasa Arab ni dia kena ada translation dia sikit. Maknanya Allah kata qul. Qul ni untuk makluman tuan-tuan perempuan dalam bahasa Arabnya membawa maksud fi'il amar. Fi'il amar ataupun satu perintah suruhan yang Allah bagi tahu kepada Muhammad, qul. Qul tu maknanya bukannya ni, bukan makan. Kalau bahasa Arab qul, makan. Nah, bahasa Arab ni dia kena jelas lah. Kalau kaf, lam, kul maknanya makan. Tapi kalau qul, qaf dengan lam tu maknanya katakanlah. Maksud dia bagi tahu. Katalah wahai Muhammad. Perintah ini Allah bagi tahu kepada Nabi SAW. Allah kata dekat Muhammad, wahai Muhammad, bagi tahu ataupun habaq dekat umat kamu siapa yang mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Siapa yang mencintai Allah, Allah kata lagi, fattabi'uni. Bahasa Arab lagi. Kalau ada ya dekat belakang tu maknanya saya. Fattabi'uni bukan ayat Allah. Fattabi'uni Allah perintah kepada baginda Nabi untuk cakap kepada umat-umatnya, siapa cinta pada Allah, siapa kasih pada Allah, fattabi'uni. Maknanya ikut aku. Ikut cara aku, ikut style aku, ikutlah kehidupan aku. Allah suruh Nabi bagi tahu kepada umat dia iaitu kita, kalau sayang dekat Nabi, ikut cara Nabi. Ikut ni kita boleh katakan sebagai ittiba'. Kalau bahasa Arabnya ittiba' ataupun iqtida'. Maknanya jadikan sebagai role model. Jadikan seorang yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan seharian kita. Apa jua tindakan, tindak tanduk kehidupan kita, jadikan Nabi Muhammad itu sebagai role model kita. Tapi berapa ramai juga di kalangan kita yang menjadikan baginda Nabi sebagai role model? Mungkin satu, mungkin dua ataupun mungkin tak ada pun yang nak jadikan Nabi itu sebagai role model. Kita lebih suka menjadikan artis-artis tersohor sebagai role model. Kita lebih suka menjadikan penceramah-penceramah bebas mungkin minat kepada ustaz ... Oh dialah role model kita, suka sangat kat ustaz ni, admire sangat, suka, tak akan miss ceramah-ceramah ni mungkin. Bukan tak boleh, boleh, tapi role model yang pertama yang perlu kita letakkan adalah baginda Nabi SAW. Dan seterusnya kita jadikan role model yang kita ikut itu adalah seorang yang menunjukkan kita ni rasa cinta dekat Nabi. Seseorang yang bila kita tengok wajahnya, kita tengok tindak tanduknya, kita tengok percakapannya, rasa macam dekatnya, kita rasa dekat Nabi. Macam pengalaman saya sendiri, kalau tuan-tuan perempuan kenal dengan Tuan Guru Syekh Zaidul Asri. Seorang yang tersohor, tak pernah lekang daripada bibirnya dengan ucapan selawat. Cakap sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak sampai level tu lagi. Maknanya betapa dia itu cinta kepada Nabi Syekh Tuan Guru ni, betapa cinta pada Nabi, mulut tak pernah lekang untuk mengucapkan selawat. Sampai sejujurnya saya cakap, majlis-majlis anjuran beliau ataupun baru-baru ni majlis maulid di Negeri Kedah tu, majlis Maulidur Rasul, kita rasa dekat sangat dengan baginda Nabi. Kita rasa macam bila tengok Tuan Guru tu, kita rasa ya Allah, rasa macam sampai apa yang disampaikan, apa yang keluar daripada kalam mulut Tuan Guru tu, kita rasa kita makin cinta. Kita sedih, kita rasa kita boleh mengalirkan air mata walaupun dengan selawat sahaja yang dibawakan. Sebab kita tengok peribadi beliau kan. Jadi orang yang macam tu sepatutnya kita jadikan role model, seseorang yang boleh mengingatkan kita kepada baginda Nabi yang kita kasihi. Seterusnya, kalau cara kita nak cinta kepada Nabi, nak jejak ataupun nak menjejaki peribadi baginda Nabi Muhammad ini, kita yang pertama dia kita kena kenal. Betul tak? Tak kenal maka tak cinta.
Jadi kena kenal dulu. Kenailah Nabi Muhammad ni sampai nama Nabi pun tak tahu. Lahir bila pun tak tahu. Nama ayah pun tak tahu. Kata cinta Nabi, nama mak pun tak tahu. Mati wafatnya Nabi bila pun tak tahu. Tu kena masuk dalam mesin basuh, nak kena cuci balik. Supaya apa? Sebab yang pertama sekali cara kita nak jejak kehidupan baginda Nabi, nak kenal peribadi Nabi, kita kena kenal dulu Muhammad bin Abdullah. Saya rasa tuan-tuan perempuan dalam ni semua kenal kan. Nama yang diberi adalah Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Tak apalah, kita refresh balik. Pada tahun gajah, ibu dan ayahnya, ibu bernama Aminah, ayah bernama Abdul Muttalib. Dipilih untuk menjadi yatim piatu ketika usia masih lagi muda. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, Allah bagi Nabi ni jadi yatim sebab apa? Sebab supaya Nabi, kekasih pilihan Allah ni, dia boleh merasai macam mana feel ataupun perasaan seseorang yang menjadi yatim. Kalau Nabi ni tak pernah jadi yatim, rasa-rasa dia boleh tak letakkan diri dia di tempat tersebut? Kalau kita sendiri pun tak boleh kan. Kita ada mak ayah, mungkin sampai sekarang kita masih ada mak ayah. Kita tak pernah ada rasa kehilangan. Bila orang hilang kehilangan, ada kehilangan, mungkin kita boleh cakap sabar, boleh kita cakap. Tapi perasaan itu takkan sama bila mana kita sendiri yang laluinya. Tapi Nabi ni specialnya dia, salah satunya miskin, salah satunya yatim ketika masih kecil. Supaya dia menghayati, merasai orang-orang yang tak ada mak dengan ayah. Yang kedua tuan-tuan perempuan, Nabi ni miskin. Nabi tak boleh jadi kaya ke? Boleh sangat-sangat. Harta rampasan Nabi boleh ambil sebahagian daripada hak. Tapi Nabi tak ambil. Sebab apa? Sebab Nabi memang doa. Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Itu doa Nabi ni. Nabi doa, ya Allah hidupkan aku dalam kalangan orang yang miskin. Matikan aku dalam kalangan orang yang miskin. Tu sebab tuan-tuan perempuan, orang pertama yang akan ikut masuk dalam syurga nanti adalah orang miskin. Siapa nak masuk syurga? Miskin sekarang. Ni betul. Ni bukan saya kata, ni Nabi kata. Siapa yang miskin memang dia akan masuk syurga. Makna miskin tu bukan kata kita ni merempat, minta sedekah dan sebagainya. Maknanya kita ini ambil dunia tapi kita tak letakkan dunia tu di hati. Susah tu, cakap senang, nak buat memang susah. Ataupun cuba kita faham, sama-sama kita lah. Dunia boleh ambil tapi dunia jangan letak di hati. Nabi doa untuk hidup dengan orang miskin, Nabi doa untuk mati dalam keadaan miskin. Dan Nabi bersabda sendiri siapa yang miskin itu akan sama-sama orang first lane. Kalau kita ada jalan raya 3 lane, hak first tu, hak laju tu kan. Itulah golongan yang akan terus direct untuk masuk ke dalam syurga bersama Nabi. Iaitu orang yang miskinan, orang yang miskin. Okey, bila kita dah kenal kepada Nabi, maka kita dah tahu kepribadian Nabi, maka kita akan timbul rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, cinta sangat kan. I love you. Boleh cakap dekat suami, boleh cakap dekat isteri, I love you. Boleh juga cakap dekat Nabi, I love you ya Rasulullah. Pelik ke? Tak pelik, boleh kan. Aku cintakan engkau ya Allah, ya Rasulullah. Maknanya malam-malam mungkin munajat kita, bangun kita. Kita cakap ya Allah rindu pada Nabi. Tak pernah lihat, tak pernah tengok. Tapi rasa teringin sangat, rasa rindu sangat. Minta doa dalam mimpi, ya Allah kau hadirkanlah seorang sosok tubuh kekasih yang engkau kasih itu masuk menjelma dalam mimpi aku. Sebab apa? Sebab siapa yang mimpi kepada baginda Nabi SAW ni, Nabi kata sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Maknanya syaitan itu tak dapat menyerupai baginda Nabi. Tapi tak maulah pula claim, semalam mimpi Nabi lah. Semangat cerita mimpi Nabi lah, gini. Jadi betul tak betul itu tak tahu. Yang boleh cerita, kita boleh cerita kepada alim ulama ataupun orang-orang yang ada pengetahuan agama yang tinggi. Mungkin kita boleh cerita. Kalau sekadar saya mimpi, saya cerita dekat jiran sebelah ke kan. Mungkin jiran sebelah saya itu pun orang biasa-biasa. Bukan kita nak merendahkan martabat dia. Mungkin saya pun rendah martabatnya. Klaim mimpi Nabi gitu-gini. Jadi benda itu belum tentu lagi. Tapi bila mana kita bercerita dengan orang yang dekat dirinya dengan Allah Ta'ala seperti alim ulama dan sebagainya, Nabi kata mimpi itu adalah mimpi yang benar kerana syaitan tidak akan boleh menyerupai bentuk aku. Okey, bila kita dah kenal Nabi, kita kena cinta kepada Nabi. Bila mana kita dah cinta kepada Nabi, kita kena ikut Nabi. Ikut pergi mana? Nak ikut Nabi dah tak ada, tak boleh ikut dah. Nak ikut masuk syurga lah. Okey, bila nak ikut masuk syurga,
sebelum nak melalui pertemuan di syurga yang kekal abadi itu, kita kena buat sesuatu kan. Maknanya kita melaksanakan tindakan-tindakan, perbuatan sama ada dari segi perkataan, perbuatan kita mestilah menyerupai ataupun tak boleh buat banyak pun jangan tinggal semua. Contohlah saya kata ada 100 sunnah Nabi. Contoh, banyak sunnah Nabi dia banyak sangat. Kalau tuan-tuan baca satu kitab buku iaitu Syama'il Muhammadiyah tu banyak cerita tentang sunnah Nabi. Cara duduk pun banyak jenis cara duduk, bukan satu. Cara makan pun banyak jenis cara makan. Ada perbandingan, ada sabda yang begini, ada riwayat yang mengatakan begini dan sebagainya. Maknanya kita kena ikut. Kalau ada 100 sunnah Nabi tu tak mau buat semua, ambillah 10. Jangan tinggal langsung. Ni dah lah 100 yang ada. Satu pun tak maulah. Asal macam ini berat, ini susah, itu susah. Semua tak mau. Hidup ni nak senang je. Kita ni hidup ni nak senang je kan. Yang susah tak mau. Tapi ending dia tu nak yang terbaik. Macam tak berapa nak adil lah kan. Tak berapa nak adil. Okey, bila mana kita dah kenal, kita dah cinta, kita ikut Nabi, maka seterusnya insya-Allah kita akan menuju kepada kesempurnaan. Daripada amalan ataupun sunnah-sunnah Nabi yang kita buat itu, kita akan rasa satu kesempurnaan dalam hidup kita. Kalau kita tak dapat pun, kita cuba nak mencari kesempurnaan tu. Sempurna tak sempurna tu kita je tanya. Cukup lagi kita kasih kepada baginda Nabi? Sayang tak lagi? Salah satu cara tuan guru saya pesan, secara tak langsung lah kan, tuan guru saya, dia pesan nak bagi tahu kata kita ni kasih dan cinta pada Nabi, dia mewajibkan, wajib bukan wajib yang tertakluk di dalam fiqh fardu ain dan sebagainya. Dia mewajibkan semua murid-muridnya berselawat ke atas baginda Nabi sebanyak asal-asal berapa? Tuan Sonia dia teka tak? 1000. Betul. Tak ada hadiah, nanti kita minta Ustaz Faizah bagi hadiah. Patutnya kalau kita buat quiz kan, kita minta Ustaz Faizah dengan Ustaz Azidi bagi hadiah. Betul. Tuan guru kami dia mewajibkan murid-murid dia berselawat 1000 kali sehari. Kalau kata kita cinta dekat Nabi, sayang dekat Nabi, 1000 kali tu buat apa cara sekalipun. Tasbih biji, nak guna jari ataupun nak guna digital. Walaupun ada khilaf, tak boleh guna digital dan sebagainya. Tak apa. Allah itu maha mengetahui. Allah itu tahu apa niat kita. Yang penting kita rasa apa yang memudahkan kita. Okey, Tuan Suimi ataupun tuan-tuan perempuan sekalian. 1000 kali kita nak selawat kepada Nabi itu sebenarnya sikit lah kan. Sebab antara tok-tok wali ataupun tuan-tuan guru, alim-alim ulama, belasan ribu itu benda yang biasa di mulut mereka. Jadi tak mustahil mereka dapat bermimpi untuk berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Antara kisah yang dapat mimpi dengan Nabi yang saya tahu, Tuan Guru Harundin, antara orang yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi. Tuan Guru Syekh Zainul Asri, antara orang yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi. Masya Allah. Rezeki mereka tuan-tuan. Rezeki itu bukan datang bergolek, bukan turun daripada langit. Tapi atas usaha mereka yang kenal Nabi, yang cinta Nabi, yang ikut Nabi, maka kesempurnaan yang akan mereka dapat. Jadi dengan amalan selawat, sebab selawat ini, siapa yang berselawat ke atas Nabi, siapa yang berselawat ke atas kita? Kalau siapa yang berselawat ke atas Nabi, siapa selawat ke atas kita? Allah selawat ke atas kita. Jadi nak abang kata syafaat daripada selawat itu sendiri terlalu besar. Berbalik kepada 1000 selawat tersebut. Tuan-tuan, puan-puan boleh amalkan. Saya bukanlah, ini amalan daripada Tok Guru saya yang bagi pada kami-kami. Jadi saya pun, saya banyak juga yang mana-mana saya rasa dekat-dekat dengan saya akan share juga. Maknanya kita menyampaikan satu ilmu ataupun mungkin boleh bagi syafaat bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Syafaat ni maknanya apa tuan-tuan? Syafaat ni maknanya pertolongan yang kita selalu sebut, nak syafaat Nabi, nak syafaat Quran, nak syafaat itu, syafaat ini. Syafaat itu sendiri membawa maksud pertolongan. Dengan selawat sahaja boleh bagi pertolongan dekat kita. Logik tak logik? Kan? Semestinya logik, tak ada yang mustahil. Jadi nak berbalik kepada 1000 selawat tersebut, sangat senang, very simple. Saya nak bagi kat tuan-tuan, kalau selawat, Jibril berselawat ke atas baginda Nabi dengan perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya cukup, sudah memadai, tak perlu, bukan kata tak perlu, minta maaf lah, jangan salah faham. Nak bagi tahu kata kita, macam saya kata tadi, tak mau tinggal, tak mau ambil semua, jangan tinggal semua. Okey, selawat yang penuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berselawat ke atas baginda Nabi, sahabat, ahli keluarga dan sebagainya.
Tapi cukup sekadar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana malaikat Jibril yang berselawat dengan cara tersebut. 1000 kali selawat, tuan-tuan tak percaya, try buat. 1000 kali selawat akan boleh selesai dalam tempoh. Siapa nak teka? Teka lah walaupun tak ada hadiah. 15 minit Ustazah. Okey, hampir tepat. Puan Zabidah, hampir tepat. 20 minit. Puan Sabariah 20 minit. Okey, nanti claim hadiah dengan nak claim dengan Tuan Putri pun boleh. Dengan cakap saya. Okey, mungkin betul lah, mungkin Puan Zabidah buat dengan bacaan sebutan yang 15 minit. Tapi secara naturalnya 20 minit tu adalah bacaan yang sempurna, boleh melengkapkan 1000 kali bacaan selawat ke atas baginda Nabi SAW. 20 minit tu nak tolak dengan 24 jam tuan-tuan perempuan, sikit ke banyak? Sikit sangat. Sambil bawa kereta pun boleh selawat, sedap tak sedap daripada duduk betul. dalam kereta, duduk menyanyi lagu Salim, duduk menyanyi lagu wah dalam kereta tu, sambil tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sambil sapu sampah, sambil apa ni, boleh buat. Saya lebih suka guna tasbih digital. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak target kita tau. Kita ni biasalah dah biasa hidup dengan KPI. Jadi betul-betul itulah yang boleh macam mudahkan hidup kita. Bila digital kita guna, Allah baru 400, baru 600, tak 1000 lagi, tak 1000 lagi ni. Macam tu kita rasa. Kalau tasbih biji itu, kita akan guna tapi bukan untuk berselawat yang fokus. Kita guna secara umum saja. Bila digital tu tuan-tuan perempuan, kita dapat target. Oh, tak 1000 lagi, sikit-sikit. Ya Allah, nak habis dah maghrib. Sebab kita kan dalam sehari, dikiranya perjalanan sehari dalam kalender Islam, maghrib itu, habis asar itu adalah satu hari. Jadi bila tak sampai maghrib lagi, bila nak masuk maghrib dah tak cukup 1000 tu susah hati sebenarnya. Kalau orang yang dah biasa melazimi selawat tersebut, dia rasa susah hati. Ataupun rasa, ya Allah, kau tak ada juga macam terlupa dan sebagainya. Allah rasa macam, rasalah. Cuba buat. Bila cuba buat, insya-Allah akan rasa satu perasaan yang tak selesa. Seperti mana kita mungkin rasa kita keluar rumah pakai seluar tak pakai baju tak pakai seluar ke, ataupun pakai seluar sebelah kaki bubuh, sebelah kaki tak bubuh, itu yang kita rasa. Bagi orang yang melazimi selawat tersebut, itu yang akan kita rasa. Jadi saya nak seru sempena malam, apa tajuk dia tadi, lupa dah Ustaz Faizah. Apa tadi? Malam cinta Rasul. Malam cinta Rasul. Mudah-mudahan cinta itu saya nak mengajak, menyeru tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat yang ada dengan saya. Peringatan untuk diri saya juga. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa. Tapi untuk kita zahirkan kecintaan kepada Nabi SAW itu dengan berselawat ke atas baginda. Kalau Tuan Guru kami challenge kami 1000 kali, saya yang bukan Tuan Guru ni nak challenge jugalah tuan-tuan perempuan 1000 kali. Cuba buat. Lagi satu petua yang saya boleh bagi, selepas solat fardu 200 kali. 200 kali. Ya, betul. Kalau rasa berat lah. Lepas solat fardu 5,000. apa dia? Kan solat fardu ada 5 kan? 5 bila 200, 2, 4, 6, 8, 10 lah 1000. Okey, Ya, jadi solat fardu buat 200. Sikit je, habis lah. Memang Allah SWT insya-Allah habis. Jadi cuba istiqamah. Istiqamah lah, maknanya jangan hangat-hangat teh ayam kan. Allah tersebut teh lah pula. Minta maaf lah. Maknanya jangan hangat-hangat teh ayam, jangan on off. Kita cuba. Kalau tak boleh 1000 direct, mungkinlah kejutan budaya. Dah kenapa tiba-tiba nak suruh selawat 100. Ya betul. 10 pun boleh, mungkin 10 dulu, 10. Rasa-rasa sedap lah. Tambah naik 100, sedap lagi lah. Tambah naik 300. Lama-lama kesedapan dan kelazatan itu hanya yang mengamalkan sahaja yang merasai. Ya, Saya betul. makan aiskrim yang sedap, Baskin and Robin. Tiba-tiba saya tunjuk je kat Cik Suhaimi. Cik Suhaimi boleh rasa tak betapa sedapnya aiskrim Baskin and Robin tu. Tak pernah makan ni. Boleh tahu tak sedap tak sedap. Allahuakbar. Tak tahu. Tapi bila Cik Suhaimi makan aiskrim Baskin and Robin tu, ya Allah, dunia ini aku yang punya. Begitulah maknanya. Bila kita buat, kita akan rasa. Kita makan, kita akan rasa. Itu maksud yang saya nak sampaikan, bahawa selawat ataupun apa-apa, bukan kata selawat, apa-apa ibadah pun. Apa-apa amalan pun bila kita buat, kita akan rasa. Bila kita dah rasa, bila tinggal itu kita rasa macam tak lengkap, tak komplit, tak boleh. Kena buat juga. Tu dalam Islam, contohnya orang yang dah biasa dengan amalan duha dan sebagainya, kalau dia terlepas dengan sebab-sebab yang
Sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, dia boleh qada solat duha tersebut. Sebab itu juga adalah daripada amalan Nabi sendiri. Nabi terlepas ke apa ke qada balik solat sunat duha tersebut. Maknanya nak beritahu amalan yang kita seharian buat tu sampai macam tu sekali, maka kita boleh qadakan amalan-amalan sunat tersebut. Jadi cara yang satu lagi, mungkin kita boleh cari buku-buku. Cari buku-buku tentang cara hidup Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi seharian, cara makan, cara minum, cara segala cara. Kalau saya nak recommendkan satu buku yang saya rasa tuan-tuan perempuan kena baca adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia ada banyak versi. Syama'il Muhammadiyah ni maknanya Syama'il ni syumul ni semua. Everything. Overall semua adalah diceritakan tentang baginda Nabi SAW. Sampai cara kencing Nabi sendiri pun dicerita dan disebutkan. Cara kencing tu, Nabi kencing macam mana? Kalau kita, siapa nak cerita pasal kita kencing macam mana? Kan tak ada orang cerita. Tapi nak abang kata hebatnya Nabi tu, kekasih Allah yang al-bashar la kal-bashar. Ini, Nabi ni satu statement slogan dia, al-bashar la kal-bashar. Maknanya al-bashar tu manusia. La, tidaklah. Kal-bashar, seperti manusia. Allah tu macam mana tu? Manusia tapi bukan manusia. Jin ke? Alien ke? Bukan. Maknanya al-bashar la kal-bashar tu tuan-tuan perempuan. Nabi ni special yang hebatnya dia. Kalau peluh kita ni pakai deodorant pun tengik, tak pakai lagi lah. Nabi, peluh Nabi tu wangi tanpa dipakaikan perfume. Allah. Sampai air kencing Nabi ni tuan-tuan saya nak cakap, kalau tuan-tuan baca buku tu, air kencing Nabi ni sahabat minum. Kita jangan rasa pelik sampai najis pun nak kena minum kan. Sebab apa? Sebab dia rasa bahawa Nabi tu tak ada benda yang busuk. Tak ada. Nabi ni seorang yang bila ibunya sendiri lahirkan pun dia dah nampak dah cahaya kan. Dia dah nampak bercahaya sangat. Dan air kencing Nabi pun orang minum. Kalau tuan-tuan ada baca kisah-kisah. Darah bekam Nabi pun ada orang minum. Dan Nabi kata apa? Bila orang sahabat yang minum kencing, minum darah bekam Nabi tu, Nabi cakap je, kamu di syurga bersama saya. Wish, dahsyat tak dahsyat? Maknanya kamu di syurga bersama saya. Yang minum kencing Nabi tu kalau tak silap saya lah, kalau tak silap. Ummu Aiman ni, saya ingat lupa sama ada darah ataupun kencing Nabi ni, Ummu Aiman dia minum. Bila dia minum air kencing tu, Nabi kata apa? Kamu sihat insya-Allah. Itu doa Nabi. Bila Nabi tanya mana ayat kencing, ada satu peristiwa. Nabi dia letak bekas kencing tahu di tempat tidur dia. Sebab malam-malam, Nabi manusia kan, Nabi ni manusia al-bashar. Tapi la kal-bashar, dia bukan manusia, dia manusia. Malam-malam kalau Nabi terkencing, Nabi ada satu bekas khas untuk membuang air kecil. Satu malam tu Nabi lupa nak buang. Nabi minta sahabat, sahabat saya tak dapat ingat nama antara Ummu Aiman macam tu lah, saya tak ingat. Maknanya lebih kurang macam ni lah. Nabi tanya, mana ayat kencing tu hang dah buang ke? Jadi sahabat tu kata apa? Dah buang dah di tempat yang paling mulia. Nabi kata, hang minum ke? Dia bagilah signal ataupun sign yang menunjukkan dia minum. Nabi kata, dengan sihatnya engkau insya-Allah. Okey. Apa dah? Satu telajak tak gimana tahu kan. Adik-adik sekali Ustaz Faizah bagi signal lah. Kadang-kadang kita ni bila boleh cakap ni kira tak ada mikrofon tu. Kalau ada mikrofon tak tahu. Okey. Maknanya nak bagi tahu kata sucinya seluruh yang ada pada jasad Nabi tu semua suci. Sebab dia adalah insan yang Allah pilih. Kalau tidak tak jadilah kekasih Allah. Okey. Seterusnya. Ataupun kita pernah jumpa satu ayat yang mengatakan qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Ayat ni saya rasa ayat yang agak masyhur. Qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kalian nur. Nur ni satu gelaran yang diberikan kepada Nabi. Orang yang tak dapat gelaran ni, nur ni maknanya cahaya. Nabi ni sebab dia bercahaya tau, kalau dia berjalan, baginda berjalan di malam yang gelap tuan-tuan. Tak payah ada bulan, tak payah ada torchlight, tak payah ada lampu. Automatik bercahaya. Itu hebatnya Nabi SAW. Jadi secara tak langsung kita cubalah kita rasa, kita dah cuba kenal Nabi sikit-sikit. Kita kenal Nabi sikit-sikit, insya-Allah kita akan dapat rasa cinta, rasa kasih kepada Nabi SAW. Okey, seterusnya. Okey, berbalik kepada cahaya. Ibu baginda Nabi sendiri iaitu Aminah binti Wahab. Ketika mana kelahiran anak anda iaitu Muhammad ibni Abdullah. Ketika mana Aminah melahirkan Abdullah. Aminah kata apa? Aminah kata adha'at minhu qusur al-Syam.
Ini Aminah kata. Aminah kata nampak cerah, nampak bercahaya daripada istana-istana Syam. Sebab apa Aminah kata istana Syam sedangkan Nabi dilahirkan di mana? Nabi dilahirkan di mana? Mekah. Nabi, kok lama tahu kok lupa kan? Tak apa, kita tak marah, kita tanya je. Okey, Nabi dilahirkan di Mekah. Kenapa ibunya ataupun Aminah tak kata terang benderang lah, bercahayalah seluruh bumi Mekah? Ibu dia tak kata macam tu. Sebab Aminah ini dia kata maka teranglah, cerahlah, bercahayalah segala istana-istana di bumi Syam. Sebab antara huraian ulama mengatakan Islam itu akhirnya akan sampai ke negeri Syam ataupun kita sebut sebagai Syria, Syam. Sebab apa? Sebab dekat Syam ni, dekat Syria ni tuan-tuan perempuan, banyak sangat istana-istana mewah. Okey, kat kalangan kita tak ada lah, ada rumah-rumah kita je lah. Tapi penduduk rumah AV, apa tadi saya lupa dah. Penduduk ni lah, penduduk di bawah seliaan pengurusi Tuan Suhimi, Ustaz Faizah dan Ustaz Afizi ni. Rumah mereka canggih-canggih, hebat-hebat. Tapi secanggih-canggih rumah mereka tu maknanya Aminah kata di Syam nanti terlalu banyak istana-istana dan diriwayatkan dia berkata akan sampai cahaya tu ke negeri Syam. Sebab dekat Mekah tuan-tuan tak ada istana-istana. Cuma ada rumah orang-orang kaya je, rumah-rumah hebat saja. Istana tak ada. Tapi di Syam ataupun di Syria tu terlalu banyak istana. Maknanya cahaya itu akan sampai ke negeri Syam. Okey. Dan satu peristiwa lagi, mungkin tuan-tuan pernah dengar peristiwa Batang Tamar. Kalau kita kata kasih sayangnya kita kan. Yang nak nyanyi-nyanyi ni kena suruh Pak Izzah nyanyi. Lagu Dakmi tu kan. Lagu Dakmi yang Sebatang Tamar tu. Kan Pak Izzah? Nak nyanyi seram ke? Tak tahu lagu tu, tinggi lah. Oh ya. Okey, kalau tuan-tuan nak cuba hayati lirik, nanti boleh search mungkin Dakmi pernah jadi juara nasyid tahun bila saya tak ingat, tapi lagu dia bila first saya dengar memang agak meremang bulu roma kita. Maknanya apa? Dia menceritakan tentang sebatang tamar yang dah mati. Batang tamar maksudnya pokok lah, pokok tamar, batang tamar yang dah lama mati, yang dah jadi tak diguna pakai. Tapi tempat itu sentiasa bersama ataupun menjadi tempat khutbah baginda Nabi SAW. Satu ketika sahabat kata renovation kan, bahasa ubah suai tempat tersebut, buang mimbar yang daripada tamar, pokok tamar yang dah uzur lah, yang dah batang buruk, orang katakan batang buruk tu, sahabat buang ganti dengan satu mimbar yang baru. Tuan-tuan tahu apa batang tamar ni buat? Batang tamar ni menangis seesak-esaknya sampai Nabi terpaksa pujuk ni. Dalam riwayat menyatakan Nabi terpaksa belai batang tamar tersebut supaya tidak menangis, dan batang tamar itu memang senyap disebabkan belayan dan pujukan baginda Nabi kita sendiri. Maknanya kalau kata kita yang ada akal fikiran, yang ada jantung yang berdegup, yang ada hati yang boleh berfikir ataupun membezakan sesuatu, tak boleh cinta dan kasih kepada Nabi, kita cuba tengok batang tamar ataupun sebatang batang buruk boleh cinta kasih kepada Nabi, siap menangis lagi bila mana dia dibuang sebab Nabi dah tak boleh berpaut dengan dia dah ketika khutbah. Nak angkat kata, ya Allah, batang pokok boleh ada feel cinta kasih pada Nabi. Kita kalau tak boleh lagi nak rasa cinta pada Nabi, rasanya memang tak tahu abang lah. Kalau sedetik sedikit pun tak ada perasaan cinta kasih pada Nabi tu, nak kata tak patut hidup pun boleh jadi jugalah. Maknanya sia-sia sebab kita tak merealisasikan 3 tujuan utama yang Allah ciptakan kita di atas muka bumi ni. Okey, dalam Sahih Bukhari ataupun dalam Sahih Bukhari ada diceritakan juga tentang batang tamar yang menangis ni. Nangis dia bukan sebab apa tuan-tuan? Nangis batang tamar ini adalah sebab rindu. Rindu, ya Allah, rindu kepada baginda Nabi. Nabi kata, sampai Nabi kata kalau aku tak peluk, kalau aku tak belai dia, maka dia akan menangis sehingga ke akhir habisnya alam ini. Sampai macam tu. Hari kiamat, Nabi kata sampai hari kiamat. Maknanya kalau aku tak peluk batang tamar tu, aku tak usap, tak belai dia, tak menenangkan dia, batang tamar itu akan menangis sehingga akhir hari kiamat nanti itu. Masya Allah. Maknanya kisahkan itu Nabi dapat dengar. Okey, seterusnya tuan-tuan. Macam saya katakan, semua makhluk sayangkan Nabi. Semua makhluk, pokok sayangkan Nabi, rumput, batu, gunung, semua sayang. Haiwan pun sayangkan Nabi.
Macam kita tahu juga Nabi sama seperti Nabi-Nabi yang lain. Kalau kata Nabi Muhammad boleh bercakap dengan haiwan ataupun binatang, Nabi Sulaiman pun boleh cakap. Tapi specialnya Nabi Muhammad boleh dengan semua binatang. Nabi Sulaiman hanya dengan satu binatang saja. Ada contoh-contoh cerita ataupun kisah yang kita mungkin sama-sama boleh hayati. Antaranya ada satu kisah burung. Burung yang mengadu pada Nabi. Satu perjalanan Nabi ketika musafir. Nabi, seekor burung menemui baginda Nabi. Burung tu kata, wahai Nabi, ada orang yang mengambil anak aku. Anak dia hilang, ada orang ambil anak dia. Maka apa Nabi kata? Nabi kata, siapa yang ambil anak kepada burung tersebut, pulangkan. Maknanya Nabi dengar perbualan ataupun percakapan antara burung dengan Nabi. Kisah yang kedua pula adalah kisah unta yang menangis. Ketika Nabi melewati satu daerah ataupun satu tempat daerah, Nabi dengar satu tangisan unta. Maka Nabi pergi pada unta tersebut. Nabi kata kat unta tu, Nabi nampak, Nabi kata zarafat ainahu, maknanya mengalir air mata unta tu. Nabi tanya unta, wahai unta, kenapa engkau? Maka unta tu kata apa? Unta tu kata, dia bisik kepada Nabi. Ni unta tu bisik. Dalam riwayat menyatakan unta itu berbisik kepada Nabi bahawa dia ini dipukul, dibuat kejam oleh tuannya. Maka apa Nabi kata tuan-tuan? Seorang Ansar tu mengaku. Nabi tanya siapa tuan dia ni? Lepas tu Ansar itu mengaku, aku tuan dia wahai Rasulullah. Maka Nabi kata dekat orang tu, ala tattaqillah. Kamu tak bertakwa kepada Allah? Kamu tak takut dekat Allah ke kalau kamu buat macam ni kepada haiwan? Kita ni walaupun tak suka kucing, janganlah saya buat rajang kucing tu kan. Saya pun sama, saya tak suka kucing. Bukan tak suka sebab tak suka, tapi tak boleh. Tak boleh nak cuba suka. Sebab saya tak, dengan bulunya, dengan mungkin saya tak suka kot duk main gitu-gitu, tak suka. Tapi nak bagi makan kita boleh bagi. Cuma kalau dia main nak bela kan, memang saya tak bersedia ke arah itu. Boleh saya kata kalau kita tak suka sesuatu binatang, kita jangan menyakiti binatang tersebut. Cukuplah sekadar kita tak suka tapi tak menyakiti. Sebab berbalik kepada kisah baginda Nabi, Nabi kasih kepada semua haiwan dan binatang. Haiwan dan binatang pun kasih kepada Nabi dan mengadu penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Apa ayat Nabi yang saya kata tadi tu? Ala tattaqillah. Kamu tak takut dengan Allah. Itu saja ayat yang Nabi berikan kepada mereka. Okey, jadi kita ni nak kata di mahsyar nanti tuan-tuan, semua makhluk itu ataupun semua alam akan cinta dan kasih kepada Rasulullah. Di mahsyar nanti tu, tempat perhimpunan kita bersama-sama. Semua makhluk diriwayatkan, semua alam akan kasih cinta kepada Nabi. Kecuali dua. Apa dua yang dikatakan itu? Ada yang nak teka ke? Dia tak boleh, cikgu ni memang dia suka tanya kuis kan? Dia suka, nama pun cikgu, dia suka tanya. Jawab tak apa, tak jawab kita tak marah. Cuma kok-kok lah kita nak memperingati. Apa dia? Maknanya dekat, maaf saya tak dengar. Maknanya dekat mahsyar nanti semua alam, semua makhluk mencintai baginda Nabi kecuali dua ini sahaja. Diriwayatkan dua itu adalah golongan jin yang pertama, golongan manusia yang keduanya, manusia Allah. Oh my Allah kan? Oh my God, oh my Allah. Maknanya kita antara manusia yang tak cinta dekat Nabi, dekat mahsyar esok ni, bila diasingkan kita, satu kelompok ini kelompok yang mencintai Nabi, satu kelompok ini kelompok yang tidak mencintai Nabi, maka kelompok yang tidak mencintai Nabi tu pokok, batu, sungai, gunung, haiwan, semua tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Satu geng, satu kelompok. Satu kelompok lagi bila dipisahkan yang tidak mencintai Nabi, dia ada dua kelompok dalam tu, daripada jin dan juga daripada manusia. Tapi tuan-tuan, manusia itu bukan semua. Mudah-mudahan yang saya tengok dalam ni 28 orang, 29 orang ini antara golongan manusia yang bukan dikategorikan sebagai makhluk yang tidak mencintai Nabi di mahsyar nanti. Amin. Amin. Kemudian kita ni 29 orang ni mungkin ahli keluarga kita gedebak-gedebak mungkinlah semua, dan dalam ni sejarah majoritinya mungkinlah 1000 orang bersama ahli keluarga kita. Moga Allah terhindarkan kita daripada golongan dua kelompok yang tidak mencintai baginda Nabi SAW di mahsyar nanti, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Okay. Amin. Kita ada 15 minit lagi lebih kurang lah. Saya kalau ikut saya nak bawa juga serba sedikit tentang sunnah lah, orang kata apa sunnah ataupun kalau tadi kita kata kita kena kenal Nabi.
Kan kita kenal suami kita, janggut ada kat mana, misai kat mana, tak kira lah janggut ada berapa lai semua tu, tapi kita kenal dek lalat dia kat badan kat mana, apakah ada itu kah jadi semua kat badan kita boleh kenal anak kita dan juga suami kita. Jadi tak salah kalau kita cuba kenal ciri fizikal baginda Nabi yang kita tak pernah jumpa. Mungkin dengan cara ini kita boleh timbulkan rasa rindu, sayang, kasih kepada Nabi SAW. Okey, jadi kita cubalah bawa. Dia sebenarnya Tuan Pengurusi ataupun Ustazah Faizah nak cerita pasal Nabi ni sejam memang not enough, orang putih kata. Kan tak cukup. Sebab dia satu benda yang tak habis, takkan habis cerita. Banyak sangat benda kita nak cerita. Tapi tak apalah, biar kita rasa biar sedikit tapi benda tu sampai dan benda tu melekat di hati kita, insya-Allah. Kita cubalah setakat mana yang saya boleh sampaikan. Mana tahu tiba-tiba ada peluang nak sambung nanti siri ke berapa ke, kalau kata panjang umur, insya-Allah boleh. Okey, kita tengoklah sedikit tentang ciri fizikal baginda Nabi. Ini saya bawakan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi saya ambil kesimpulan sahaja. Saya tak memperincikan hadis-hadis ataupun sabda-sabda yang disampaikan. Kalau kita lihat kepada ketinggian, ni kita cuba imagine lah. Saya nak bawa tuan-tuan, perempuan cuba renung, bayangkan. Imaginekan apa yang saya cakap tentang fizikal sosok tubuh yang kita tak pernah jumpa, tapi kita kata kita sayang kepada sosok tubuh tersebut. Yang pertama dari segi ketinggian. Baginda Nabi SAW ini adalah seorang individu yang dikatakan tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Macam mana tu? Nabi ni tinggi pun tidak, rendah pun tidak. Ataupun kata pendek lah, tidak. Tapi baginda ni seorang yang berketinggian sederhana. Maknanya kalau di tanah Arab dulu, ada yang golongan besar-besar, ada golongan yang kecil-kecil. Dalam kategori 3, besar, sederhana, kecil. Maka Nabi ini berada di kedudukan yang sederhana. Tak tinggi sangat, tak Melayu sangat, tak ragam sangat dan tak pendek, tak rendah sangat. Jadi kedudukannya sederhana. Tapi nak abang kata magicnya Nabi, siapa berdiri dengan dia, contohlah, saya ni contoh. Saya lagi, kita buat perumpamaan macam ni lah. Saya lagi tinggi pada Ustazah Faizah. Walaupun memang saya sebenarnya tinggi lah daripada Ustazah Faizah. Memang saya betul, ini hakikat ni. Fakta, saya memang tinggi sikit daripada Ustazah Faizah. Tapi nak habaq kata, okey, contoh yang nampak yang rendah ni adalah, maaflah Ustazah Faizah ni contoh kita bagi, lagi nampak no. Ustazah Faizah jangan marah pula. Tak apa, orang pendek kan comel. Ustazah Faizah memang rendah. Betul, tapi dia comel. Saya setuju. Dia rendah tapi dia comel. Saya tinggi pun tak comel macam dia. Tak apa. Cikgu Sabarian ni satu sekolah dekat Johor dulu, SK Bandar. Anak dia duduk sini, ada iklan sekejap. Aktif. Saya nak bagi tahu kat contoh dah. Contoh yang rendah ni Ustazah Faizah, yang tinggi ni saya. Nampak tak jari saya? Ni contoh saya nak bagi. Sebab kita kata ketinggian Nabi. Okey, yang Nabi ni yang rendah ni, contoh ni kita bagi perumpamaan. Nabi kategori ini, yang tinggi ni saya. Tapi bila mana hebatnya Nabi dari segi ketinggian, hang rendah ke, hang tinggi ke, automatik Nabi akan panjang ataupun tinggi sedikit daripada orang tersebut. Magic tak? Magic kan? Magic. Oh, magic, Masya Allah, subhanallah. Magic kuasa Allah. Betul. Hebat. Itu nama dia mukjizat. Mukjizat untuk Nabi, hang tinggi macam mana pun, hang rendah macam mana pun, hang berdiri di sisi Nabi SAW, automatik ketinggian Nabi macam ni. Kalau tadi, yang ni Nabi. Kan? Kalau tadi, tapi bila kata itu Nabi, ini Ustazah Faizah. Tapi kalau kata Nabi, automatik dia jadi macam ni. Dia akan tinggi sedikit daripada orang yang berdiri di sebelahnya. Itu Nabi kita. Kena kenal. Selama ni kalau tak kenal, baru kenal, cakap Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah sebab dapat kenal, tak pernah tahu pun selama ni itu mukjizat Nabi kita. Yang kedua tuan-tuan, warna kulit Nabi. Nabi SAW ni tidak terlalu putih, tak terlalu merah. Macam mana pula tu, kalau tadi tak tinggi, tak rendah, sederhana. Bila warna kulit pula tak putih, tak merah, hijau ke? Bukan. Tapi Nabi ni dikatakan putih kemerah-merahan. Kalau anak Faizah namanya Aisyah Humairah, iaitu putih kemerah-merahan. Itu Aisyah tu isteri Nabi tu. Kan Nabi panggil Aisyah dengan gelaran Ya Humairah, wahai kemerah-merahan, pipi yang kemerah-merahan. Gelaran untuk isteri Nabi iaitu Aisyah, pipi yang kemerah-merahan. Tapi Nabi ni bukan pipi yang kemerah-merahan. Kulit dia, kulit tu maksud dia semua. Depan, belakang, atas, bawah semua. Warna kulit Nabi, dia tak hitam, dia tak putih. Tapi diriwayat mengatakan dia putih kemerah-merahan. Cantik tak? Cantik tuan-tuan. Kalau Ustazah Faizah yang putih tu pun kita kata cantik. Apa nanti baginda Nabi SAW. Satu kisah kan, kalau tuan-tuan mengikutilah yang dikatakan skema daripada Maghribi tu.
Tahu tak? Yang kata cicit Nabi yang ke 32 ke 38 tu. Ada tuan-tuan dengar? Ada Ustazah? Yang Ada, Maula ada. tu kan? Okey, saya nak beritahu sebab saya pernah ke Maghribi ataupun Morocco. Kami tanya jugalah dan kebetulan suami punya sepupu ada di sana juga. Betul ke skema beliau tersebut kan yang diklaim diri dia adalah cicit baginda Nabi yang ke-38. Rupanya nak kata, minta maaf lah kalau Adam ni mungkin ada aliran perbandingan aliran. Mungkin tak setuju dengan saya kalau ada mungkin aliran, saya boleh cakap aliran Wahabi lah kan. Aliran Wahabi memang tak setuju lah dengan benda ni. Minta maaf lah. Tapi kalau saya nak cakap lah, nanti kan memang kena ban lah Ustazah Najihah ni. Ustazah Faizah, jangan panggil lagi Ustazah Najihah sebab dia cakap kat Wahabi. Tapi saya minta maaf, saya bercakap benda yang betul. Yang dikatakan skema itu sebenarnya tuan-tuan perempuan, tak ada pun laporan polis daripada Maghribi, daripada Morocco yang menyatakan dia adalah skema. Maknanya dia betul susur galur cicit keturunan baginda Nabi. Kalau tuan-tuan tengok muka dia, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, handsome, segok, putih, serlah, bersih wajah dia. Maknanya kita nak kata kalau macam tu muka cicit yang ke-38 Nabi, maksudnya keturunan yang ke-38, macam mana muka Nabi tu? Kalau tuan-tuan tengok muka cicit yang dikatakan cicit ke-38 baginda Nabi tu, memang dia tak putih sangat, dia tak, tapi kita tak umpamakan dia macam Nabi. Tapi memang tak putih, tak merah, tapi dia macam kemerah-merahan. Tapi cantik lah, Masya Allah, Subhanallah, memang cantik, handsome senang kata tu. Okey, berbalik pada skema yang dikatakan tadi. Sebenarnya bukan pun yang didakwa sebagai skema. Itulah kan dunia akhir zaman. Nak sampaikan sesuatu kita kena tabayun dulu. Maknanya kita kena betul-betul sahkan dulu. Kan kena tanya dulu betul ke, tanya orang Morocco, hello orang Morocco, betul ke ni gamak sekian-sekian ni skema. Depa pun kata tak, macam mana kita orang Malaysia boleh kata depa beliau tersebut adalah skema. Jadi kena berhati-hati. Sedikit iklan lah. Okey. Itu bab warna kulit Nabi. Yang ketiga adalah rambut Nabi SAW. Rambut Nabi ni pula bukan jenis kerinting, bukan jenis lurus. Ya Allah, saya rasa perumpamaan ni sangat seronok. Tak tinggi, tak rendah. Tak putih, tak hitam. Tak kerinting, tak lurus. Kita kena pegang kepada puan Muhammad al-Bashar la kal-Bashar. Muhammad ni manusia tapi dia tak pada manusia. Maksudnya dia unik. Dia someone special, someone different daripada orang-orang yang lain. Jadi rambut dia bukan kerinting dan bukan juga daripada jenis yang lurus. Tapi di tengah-tengah tu dia ikal, kan orang kata ikal mayang rambut. Itu rambut baginda Nabi SAW. Panjang rambut Nabi pula melebihi telinga. Okey, ini telinga, panjang rambut tu melebihi telinga. Ada kalanya Nabi akan simpan rambut itu akan sampai panjang mencecah bahagian bahu. Kalau ada siapa-siapa di kalangan kita yang simpan rambut anak lelaki sebab ikut trend, tak dapat pahala. Okay, maksudnya ikut artis ini sebab trend, stylo, rambut panjang, handsome, cantik dan sebagainya, tak dapat pahala. Tapi kita simpan rambut panjang, kalau kita simpan rambut anak lelaki kita yang panjang, tapi kena pastikan dia selesa lah. Kalau tak selesa, kita dah menzalimi anak tersebut. Maknanya kalau anak tu selesa, kita boleh simpan yang melebihi paras telinga ataupun sampai ke paras bahu dengan niat mengikut sunnah. Bila kita niat ikut sunnah, dia jadi ibadah, dapat pahala tuan-tuan. Takkan tak mau pahala. Tapi sekolah tak boleh rambut panjang, rambut pendek kan. Maknanya esoklah kalau dah bebas dan sebagainya, mungkin boleh mengamalkan. Kalau kita tengok orang yang rambut panjang tu, kalau dia niat ikut sunnah, dia dapat pahala. Okey, yang keempat, fizikal Nabi SAW cantik dan sempurna. Apa yang saya katakan cantik dan sempurna tu maknanya, tuan-tuan cuba imagine ni, kita cuba bayangkan Nabi. Ukuran kepala baginda Nabi besar. Lehernya jenjang. Tubuhnya tak gemuk. Perutnya tak sama dengan dada. Perut tak sama dengan dada. Perut dengan dadanya sama. Kalau kita, bukan kita lah. Mungkin orang lelaki lah kot. Tapi orang perempuan pun sama juga. Perut lagi ke depan daripada dada. Betul tak? Boroi. Boroi, betul. Cik Roy. Cik Roy, ya. Kalau kita lazimnya, lelaki ataupun perempuan, perut tu mesti dia besar kat perut tu tak tahu sebab mungkin makan sedap dan sebagainya. Perut itu ke depan. Tapi baginda Nabi, perut dan dadanya, wow, six pack lah orang katakan. Maksud dia padat, padu, sama, cantik. Okay, cantik badan Nabi SAW. Nak beritahu kata Nabi ni tak buncit.
orang yang melihat pada Nabi ni akan rasa tak ada orang. Siapa yang pernah lihat Nabi? Bukan kita lah. Tapi di kalangan kita, macam saya sebut tadi, Tuan Guru Harundin yang pernah mimpi melihat Nabi, tak akan pernah jumpa siapa-siapa pun yang sesempurna, sehandsome, sekacak baginda Nabi SAW. Nak bagilah perumpamaan macam mana pun tak akan ada. Walaupun mungkin ada lukisan filter sekarang ni kan, handphone macam-macam filter, muka sengit boleh sama, hitam boleh putih, jerawat banyak boleh hilang jerawat. Banyak macam yang boleh transferkan muka kita kepada wajah yang mungkin kita kata cantik, tapi takkan ada yang boleh menandingi fizikal baginda Nabi SAW. Yang kelima tuan-tuan. Ustaz ada 4 minit ni, kita cuba. Sebenarnya banyak lagi ni, kalau saya boleh tunjuk banyak lagi. Tapi memang saya cuba bawa pasal fizikal saja. Saya tak bolehlah bawa tentang sunnah-sunnah yang lain tu. Sebenarnya seronok kalau kita boleh menyelusuri, kita baca, kita ikuti kelas-kelas tentang sunnah-sunnah Nabi. Best tuan-tuan, best sangat. Kita rasa macam semua benda kita akan nak cuba buat ikut sunnah Nabi. Okey, saya teruskan dengan fizikal Nabi. Yang kelima, sendi-sendi tulangnya besar. Maknanya tulang pangkal bahu dan tulang penemu antara dua bahu, iaitu benjol di pangkal tengkuk yang kita panggil kahil, kelihatan besar. Jarak antara dua bahunya lebar, yakni dada Nabi itu sendiri bidang. Maknanya bahu dia lebar menunjukkan dada dia mempunyai dada yang bidang, dada baginda yang bidang. Tulang lengan baginda Nabi panjang, tapak tangannya lebar dan berisi. Kita tengok tapak tangan kita. Kering pun kan mungkin. Tapak tangan Nabi ni lemak tu maknanya penuh tapak tangan Nabi, dan tapak tangan Nabi riwayat mengatakan bahawa dia berisi. Dada bidang, bahu dah bidang, flat antara dada dengan perut. Tapi bila dekat tapak tangan Nabi sedikit berisi dan jari-jari Nabi tu panjang. Semua ciri-ciri ini menunjukkan bahawa baginda Nabi seorang yang kita boleh conclusionkan dia atau membuat kesimpulan bahawa seorang yang badannya tegak, sasa, kuat. Saya tak mau kata sado sebab ada orang kata sado tu sebenarnya maksudnya bodoh, tapi saya tak tahulah betul tak betul kan. Biasalah budak-budak yang baru nak up ni dia akan pendekkan perkataan dan sebagainya. Jadi sado tu katanya daripada besar bodoh tu jadilah sado. Wallahualam. Jadi Nabi ni kita senang kata bertubuh tegak, sasa, kuat. Itu adalah badan ataupun sendi-sendi tulang baginda Nabi. Yang keenam tuan-tuan, badan baginda tidaklah berbulu pada keseluruhan badan. Maknanya kalau kata kita tengok sebahagian Arab mungkin bulu penuh di bahagian tangan, di bahagian dada dan sebagainya. Tapi baginda Nabi SAW ni dia tak ada bulu yang penuh di bahagian badan dia. Tapi antara tempat-tempat yang ada bulu di badan Nabi ni, kita imagine bukan kita nak imagine bukan kita nak imagine susuk tubuh Nabi sehingga kita nak menimbulkan rasa perasaan yang tidak selesa dan sebagainya, tapi kita nak kenal bahawa itu adalah bentuk susuk tubuh badan Nabi. Sebab ini diceritakan dalam semua hadis-hadis, sabda-sabda daripada riwayat-riwayat menceritakan perkara ini. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk saya berkongsi. Maknanya bulu yang ada di bahagian badan Nabi antaranya adalah bulu halus yang sebaris daripada dada hingga ke pusat. Okey, saya tak mahulah suruh tengok artis-artis lain dan sebagainya. Mungkin saya imagine buat tengok artis lain nak tengok bulu daripada dada sampai ke pusat. Tak payah, kita cuma bayangkan. Tapi majoriti mengatakan, konon-konon, saya tak tahu betul tak betul, lelaki yang ada bulu dada tu katanya lebih nampak macho, lebih ganteng katanya kan. Tak tahu. Tapi kalau ada tu mungkinlah persis kepada Nabi yang ada sedikit bahagian bulu yang panjang lah daripada dada sehingga ke pusat baginda Nabi. Yang ketujuh, wajah baginda sendiri itu tidak bulat dan tidak juga tirus. Dia berbalik kepada benda tadi, tak panjang, tak pendek, tak hitam, tak putih. Jadi bentuk muka Nabi tu juga dikatakan taklah bulat macam pinggan yang bulat tu, dan tak kata juga tirus yang mungkin bahagian dagu dan sebagainya. Akan tetapi muka Nabi itu agak bundar bentuknya. Maknanya dekat sini dahi Nabi tuan-tuan lebar. Okey, lebar. Kalau kita tengok dahi kita, okeylah lebar. Kalau dahi, ada orang dahi dia tak ada kan? Ada orang anak rambut dia dekat sini, ada orang anak rambut dia jauh sikit. Jadi Nabi itu dahinya agak lebar. Dua alisnya ataupun dua kening baginda Nabi ini tipis, panjang dan melengkung, tapi tak sampai bertemu dekat hidung. Maknanya dia tipis, halus, nipis je, panjang,
dekat-dekat nak sampai ke hidung tapi dia tak bertemu lah, maksud dia bukan kening yang bersambung. Okey, itu antara kening Nabi. Pipi Nabi pula dikatakan rata, tak cengkung. Okey, macam kita ni yang macam ada isi-isi sikit kat pipi ni, mungkin itulah pipi Nabi dia tak kan mungkin Allah siapa-siapa yang dalam ni mungkin cengkung kurus ke kan, Allah tak macam pipi Nabi. Janganlah gitu. Maknanya kita nak bagi tahu pipi Nabi dia tak cengkung, dia tak kurus tapi pipinya tu rata. Mulut Nabi pula, ini bahagian muka lah, bahagian wajah Nabi. Mulut Nabi ini dikatakan mempunyai mulut yang lebar. Bukan mulut yang nipis, bibir yang nipis. Bukan juga yang mungkin kita tengok mulut-mulut siapa-siapa lah yang ada bibir nipis, ada bibir yang sedikit besar. Tapi baginda Nabi ini mulutnya lebar. Keindahan wajah dan paras rupa baginda Nabi ini adalah umpama bulan purnama bagi sesiapa yang memandangnya. Kita kalau tengok bulan purnama malam-malam tu, kalau betul masa bulan purnama tu cantik tak? Tuan-tuan kalau kata tuan-tuan perempuan pernah tengok buka tingkap, buka pintu, duduk kat luar. Nampak cantik kan? Nampak terang, cantik, elok je. Sinaran cahaya daripada bulan purnama. Itulah perumpamaan yang diberikan kepada wajah Nabi SAW. Yang ke-8, anak mata Nabi. Maksudnya ini sedikit lah, serba sedikit tentang fizikal Nabi lah kalau kita kenalkan kulit, ketinggian, rambut dan sebagainya. Kita lihat kepada anak mata baginda Nabi. Mata putih Nabi ni, kita kan mata putih yang dalam tu kan mata putih mata hitam. Mata putih Nabi ni nampak sedikit kemerah-merahan. Mata putih kemerah-merahan. Kalau kita nak bagi jadi biru, hijau dan sebagainya, kita letaklah contact lens. Hukum dia haram dia tuan-tuan kalau letak contact lens yang berwarna untuk tujuan mempamerkan kecantikan, hukumnya haram. Walaupun nak kata nak sama dengan Nabi lah, nak bagi putih tu warna kemerah-merahan, nak sama dengan Nabi. Tak boleh, hukumnya adalah haram. Jadi mata putih Nabi tu kemerah-merahan, bulu mata Nabi panjang ataupun lentik. Cek kan bulu mata siapa lentik? Yes, ada lah juga sikit-sikit sama dengan Nabi. Saya tak ada, bulu mata saya biasa je. Bulu mata, selalu kita tengok bulu mata orang Hindustan, India kan bulu mata lentik tu kan. Jadi bulu mata Nabi dikatakan adalah bulu mata yang panjang dan juga lentik. Segok lah bila kita imagine tu, segok orang bulu mata lentik ni mana pernah tak segok, betul tak? Setuju tak dengan saya? Orang bulu mata lentik ni memang dia automatik so dia jadi, kalau budak dia comel, kalau orang tua pun dia cantik. Maknanya kalau bulu mata lentik ni ibarat satu penyeri kepada muka kita. Dia akan nampak satu, tapi yang original lah, jangan ditubuh maskara pula. Nak bagi macam nak tubuh maskara, tambah pula bulu mata palsu. Bulu mata palsu pun tak boleh pakai lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak pakai, perempuan. Bulu mata palsu pun tak boleh pakai, haram hukum dia. Kalau nak lentik pakai maskara tu boleh. Tapi kena tengok pula apa tujuan kita lentikkan. Kalau nak pamerkan, nak tayangkan kecantikan kepada orang lain, hukumnya tetap haram. Okey, jadi bulu mata Nabi tu adalah aslinya lentik dan juga panjang. Siapa yang lihat kepada anak mata baginda Nabi akan menyangkakan bahawa Nabi itu sedang bercelak. Maknanya kita cuba bayangkan, cantiknya mata ibarat ada celak. Tapi hakikatnya tak bercelak. Walaupun sunnah Nabi antaranya adalah bercelak. Tapi kalau Nabi tak bercelak pun nampak macam bercelak. Maknanya cantik, hitam, elok aja bercelak kan. Padahal memang Nabi tak memakai celak pun tapi nampak seperti bercelak. Dan yang terakhir saya rasa untuk malam ni pun dah lebih masa dah, minta maaf noh. Gigi-gigi hadapan Nabi sedikit jarak atau renggang. Allah tak sama pula sebab gigi kita macam sama. Kalau siapa dalam ni yang gigi macam ada jarak-jarak sikit, gigi renggang-renggang sikit, itu adalah persis kepada gigi baginda Nabi SAW. Maknanya gigi Nabi ni dia tak rapat tau. Kalau kita tengok gigi-gigi kita lah, gigi saudara kita, ahli keluarga kita, gigi yang masuk iklan Colgate semua kita rasa cantik kan. Masya Allah cantiknya gigi, rapi tersusun. Satu-satu rapat-rapat dekat-dekat kita rasa cantik. Tapi baginda Nabi gigi dia tak rapat-rapat tak rasa cantik. Bukan tak rasa cantik, gigi dia rapat-rapat tak macam yang kita kata cantik dengan iklan-iklan Colgate tu. Gigi Nabi tidak terlalu rapat, maksudnya ada sedikit-sedikit jarang. Kalau Nabi senyum ataupun Nabi bercakap, walaupun gigi itu jarang-jarang, ada sedikit ruang. Bila Nabi senyum ataupun Nabi bercakap, daripada ruang celah gigi tu, riwayat menyatakan keluar cahaya daripada celah-celah gigi Nabi tu. Masya Allah, subhanallah. Kita, gigi yang jarang pun mungkin lah, tak ada orang kata apa, apa istilah orang kata tak? Tak dapat lah istilah tu, gigi tak ada tu kan, tak apalah. Tapi nak abang kata gigi tak ada satu, tak keluar pun cahaya. Tak nampak apa. Tapi Nabi ni, gigi dia berjarang pun, kalau dia bercakap, macam contoh saya bercakap, mana boleh bercakap gigi tak nampak? Macam mana nak cakap gigi tak nampak? Boleh cakap ke? Tak boleh kan? Tak boleh.
Jadi maknanya bila Nabi bercakap dengan sahabat dan ahli keluarganya, di celahan gigi itu keluar satu cahaya yang menunjukkan bahawa Nabi SAW itu adalah bashar la kal bashar. Kita kena ingat benda tu. Nabi adalah seorang manusia tapi dia bukanlah manusia biasa. Bukan manusia macam kita. Jadi saya rasa setakat tu dulu kot seminar 21. Tadi pun kita mula agak syak, tahniah lah kepada pengurusan tertinggi lah. Cuma last kali saya nak tutup Tuan Pengurusi dan juga Ustazah Faizah. Apa pun hidup kita kena ingat bahawa satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya Allah kata kami ni tidak mengutuskan kepada kamu wahai Muhammad melainkan untuk kamu memberi rahmat kepada seluruh alam. Maknanya Allah kata dekat Nabi, hang ingat aku jadikan hang kekasih aku jadikan hang Nabi di atas muka bumi ini tak lain tak bukan untuk hang menyampaikan, menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Itu Allah kata kepada baginda Nabi SAW. Dan kita ingat perkataan juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi kata, aku ni pula, itu tadi Allah kata, sekarang Nabi pula kata, sesungguhnya aku ini diutuskan tak lain tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maksud dia akhlak-akhlak yang baik tu semua adalah akhlak Nabi. Kalau akhlak-akhlak yang tak elok tu semua bukan akhlak Nabi. Itu tugas Nabi. Nabi dah cuba sampaikan sama ada kita nak ambil, nak terima ataupun tidak. Poin dia kita kembali kepada sunnah supaya hidup kita tidak musnah. Itu je saya boleh cakap. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta mohon halal masa. Mohon maaf anda terlanjur bicara, tersalah kata, mungkin saya ada kata menguris hati mana-mana pihak. Sesungguhnya tak ada niat apa-apa pun dan bukanlah ceramah, cuma sekadar perkongsian ya Tuan Pengurusi, InsyaAllah. juga Ustazah Hafizah lah. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Ya, serahkanlah kepada Ustazah Faizah selaku penulis kita pada malam ni. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Jazakallah khairan jazak. Ucapkan kepada Ustazah Natihah di atas perkongsian yang sangat banyak sangat info yang telah dikongsikan bersama dengan kita. Dan insyaAllah saya pernah dengar ceramah dia dekat sekolah 2 jam setengah Bami. Dia kalau cerita tentang Rasulullah ni memang tak cukup sejam tapi kita Sirah seronok dengar. Dan insyaAllah kita akan cubalah sawat cabaran 1000 selawat sehari insyaAllah. Dan dengan itu, dengan baik dan ceramah setelah tadi, maka telah baiklah majlis kita pada hari ini. Jadi yang baik kita jadikan sebagai tauladan lah. Dengan tak ada yang tak baik lah, insyaAllah. Semua baik-baik, semua baik-baik. InsyaAllah bila masa kita boleh cuba selawat kot 10 kali sekurang-kurangnya sebagai tanda cinta kita pada Nabi. Mudah-mudahan Nabi mendengar selawat kita ini sama-sama lah kita dalam mungkin. Saya mulakanlah, boleh insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan 10 kali kita berselawat ke atas baginda Nabi, 100 kali Allah berselawat ke atas kita. Amin ya Rabb. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Mohon maaf. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah Najma. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Sekian InsyaAllah. saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Warahmatullahi. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Kembali. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Minta maaf tuan pengurusi lebih kurang. Ya, sama-sama kita semua insyaAllah. Tahniah lah apa pun. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Cikgu Faizah. Ustaz Rizi, terima kasih banyak-banyak dapat organize malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di tahun hadapan. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin. Sabar. Amin. Kak Sabar kat mana tu? Kak Sabar dia? Kat Johor. Sabaria. Batu Pahat. Batu Pahat. Kau jauh. Batu Alung Pahat. hantar. Kirim Alung nasi. hantar. Alung hantar. Jadi akak dari rumah Nanti ni. buat nasi biryani lagi dah. InsyaAllah. Sabaria ni. InsyaAllah. Okey, jamuan di rumah masing-masing, no? Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum.